Selamat pagi murid-murid tahun 5 Cemerlang. Hari ini kita akan sambung pula untuk matematik kewangan. Okey, bahagian matematik kewangan untuk penyelesaian masalah. Okey, daripada break the code just now. Okey, sesi tadi. Cikgu pasti murid-murid tak ingat balik kan? Apakah formula yang kita ingatkan untuk kita menyelesaikan matematik gabungan operasi, iaitu kudabat datuk. Kurungan dahulu, baru kita jalankan darab atau bahagi, dan terakhir adalah tambah atau tolak. Okey, hari ini kita akan tengok pula bagaimana matematik ini ditunjukkan dalam soalan. Okey, soalan ataupun masalah untuk kita selesaikannya. Okey, hari ini kita akan menggunakan model Poya. Okey, dalam model Poya ini terdapat empat langkah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Yang pertama adalah memahami dan mentafsirkan masalah. Kena faham apakah kehendak soalan dan apa yang terdapat soalan telah beri kita. Yang kedua adalah merancang strategi penyelesaian. Apakah strategi yang sesuai untuk kita selesaikan masalah ini? Okey, adakah kita gunakan gambar, gunakan jadual ataupun cara-cara yang lain? Yang ketiga adalah melaksanakan strategi. Okey, untuk melaksanakan strategi ini adalah kita selepas rancang, kita selesaikan dia. Okey, menggunakan strategi yang kita rancang tersebut. Dan terakhir adalah menyemak jawapan. Bagi menyemak jawapan ini, adalah kita gunakan cara yang lain untuk membuktikan bahawa cara penyelesaian kita ini adalah betul dengan jawapan dia dan cara jalan kerja dia adalah betul dan tepat. Tanpa membuangkan masa, mari kita lihat bagaimana modal Poya ini dapat membantu kita untuk penyelesaian masalah. Mari kita lihat. Soalan pertama. Ramesh membeli sebuah basikal yang ditunjukkan dalam gambar secara kredit. Okey, kalau murid masih ingat, secara kredit adalah bayar secara bulanan. Okey, ada tempoh dia dan setiap bulan tu akan di-charge juga ya. Bukan di-charge. Maksud dia kita akan bayar lebih banyaklah apabila kita bayar secara kredit. Okey. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Dan berapakah harga basikal itu? Baiklah, daripada ini, mari kita lihat. Okey, mengikut modal Poya, memahami soalan. Okey, apa yang kita faham daripada soalan? Okey, Ramesh bayarannya adalah sebulan sebanyak RM120. Okey, dan dia perlu bayar dengan tempoh 24 bulan. Dan terakhir adalah kita kena cari harga basikal tersebut. Okey. Yang kedua, kita rancang apakah cara penyelesaian untuk soalan ini. Kita fikirkan cara. Okey, 1 bulan adalah sebanyak RM120. Bagi 24 bulan pula, kita akan darabkan sebab kita dah tahu setiap bulan akan bayar berapa. Untuk mendapatkan jumlah, kita harus darab. Okey, darabkan 24 bulan dengan RM120. Okey. Lepas kita dah rancang, kita akan selesaikan. Okey, penyelesaian ini kita gunakan bentuk lazim. Okey, kita darab. Okey, sifar yang merah ini menunjukkan baris kedua ini kita darab dengan 20. Okey, ini bukan 2 sahaja ya, dia adalah 20. Okey, ini adalah sebab dia kita letakkan satu sifar yang merah ini di sini. Okey, bahagian sini yang merah. Menunjukkan kita akan
hasil darab kita adalah mudah. Okey, yang kita tulis di sini 240 yang hitam adalah mula daripada tempat nilai puluh. Jangan lupa ya. Bahagian nilai tempat ini adalah amat penting. Okey, mana yang kita akan darabkan. Okey, ini adalah hasil darab yang kita dapat selepas mendarabnya, iaitu RM2,880. Ini adalah jawapan. Dan tadi kita akan ada tuliskan modal poya, akan ada satu lagi step, ada tu semak. Okey, untuk menyemak jawapan kita dalam pendarapan, kita akan guna bahagi, operasi bahagi. Ini adalah cara jadual yang cikgu ajar sebelum ini. Kita gunakan dia untuk membahagikan, carikan jawapan. Okey, daripada sini. Okey, 2 terdapat dibahagikan dengan 24. So, kita tolak dengan sifar dan 2 akan bergabung dengan 8. 28 dapat tolak 1. Darab 24. 24 lepas tolak 4. Baki. Okey, 48 kita dapat tolak lagi apabila kita darab dengan 2. Okey. Dan sampailah terakhir kita dapat sifar sahaja. Okey, dapat sifar sahaja. Ini adalah kan kita dapat berapa? 120. Okey. Apabila kita ambil jumlah bahagi dengan bulan, total bulan, jumlah bulan tersebut kita akan dapatlah. Okey, untuk satu bulan terdapat berapa? Maka apabila jawapan adalah sama dengan nilai yang dibagi oleh soalan, maka kita dapat jawapan yang betul untuk soalan ini. Dan jangan lupa tuliskan 24 darab RM120 sama dengan RM2,880. Ayat matematik ni jangan lupa tulis dengan unit juga ya. Dan basikal itu berharga. Tulis jawabkan soalan. Berapa harga basikal tersebut? Okey, basikal itu berharga RM2,880. Ini adalah soalan pertama. Kita gunakan modal poya untuk selesaikan. Kita lihat pula yang kedua. Ayah Darren membeli 2 set pakaian sukan untuk Darren dan adiknya. Ayahnya memberikan RM500. Memberikan RM500 semasa buat bayaran. Apabila bayar, ayah berikan RM500. Berapa baki wang yang diterima? So daripada soalan, kita dapat satu set pakaian sukan ini berharga dengan RM238.90. Kita dapat lihat kan kat bahagian kanan ini. Dia ada set ini berharga dengan RM238.90. Dan ayah Darren membeli 2 set dengan RM500. Dan kita akan kirakan baki wang dia. Ini adalah apa yang kita faham daripada soalan. Seterusnya kita rancang. Fikirkan cara. Daripada sini cikgu gunakan jadual untuk murid-murid fikirkan. Kita ada jumlah RM500 dan kita beli 2 set kan? 2 set pakaian sukan ini dengan harga RM238.90. 2 set. Dan baki wang ini berapa? Kita tak tahu lagi. Ini adalah yang kita hendak carikan baki wang yang akan terima oleh ayah Darren apabila lepas dia beli ni. Mari kita lihat lagi, sambung lagi. Dah tahu kan kita akan tolak. Tolak untuk mendapatkan baki wang kita. So daripada sini kita selesaikan. Nampak di sini kan, kita nampak di sini. Bahagian sini RM238.90 ni set baju ini ada 2 set. So daripada sini kita akan darab dahulu dengan 2 untuk nilai ini supaya kita dapat jumlah. Jumlah. Dapat di sini tengok ayat matematik di sini.
RM500 tolak dengan 2 darab RM238.90. Kita darab untuk dapatkan jumlah harga pakan sukan yang ayah Darren belikan dulu. Okey, baru kita tolakkan dengan wang yang ayah beri semasa bayaran. Okey, so lepas kita darab, kita dapat RM477.80. Okey, lepas dah darab, kita tolak. Okey, so daripada kanan sini, bentuk lazim yang sini, kita dapat lihatlah bagaimana kita tolakkan. Okey, apabila kita tuliskan dalam bentuk lazim, ingat ya, kat dalam ayat matematik kita, RM500 ini dia tak ada nilai sen. Kan? Bahagian tak ada nilai sen, bahagian belakang dia. Untuk RM500 ni. Bila bertulis kat bentuk lazim, jangan lupa letakkan dia punya nilai. Bahagian dia punya nilai sen. Kerana nilai wang yang kedua tu ada nilai sen yang kita hendak tolakkan. So kita akan tuliskan, nyatakan nilai sen adalah sifar. Okey. So ini adalah hasil kita. Kita akan dapat baki wang yang dicari adalah RM22.20. Ini adalah bagaimana kita carikan jawapan kita melalui modal Poya untuk penyelesaian masalah. Okey. Kalau kita semak, kita akan tambahkan 3 nilai ini. Okey, 3 nilai bersama. Sebab dalam jadual yang fikir cara kita, fikirkan cara itu, kita gunakan jadual kan. Apabila 3 kolom ini bertambah bersama, kita akan dapat jumlah RM500. Okey, so daripada sini, kita semak, kita gunakan penambahan. Okey, so ada 3. 3 nilai kita tambah bersama. Okey, daripada sini kita dapat lihatlah ya. Okey, apabila RM238.90, tambah dengan RM238.90 dan tambah lagi dengan RM22.20. Okey, lepas kita tambah, kita akan dapat hasil dia RM500. Ini adalah bagaimana kita semak semula jawapan kita. Okey. Kalau ada pentaksiran, apabila kita buatkan penilaian untuk penilaian diri kita, untuk soalan-soalan tersebut, jangan kelam kabut. Lepas kita siap, siapkan semua soalan. Ada masa lagi kan? Kita semak semak jawapan gunakan modal Poya ni, kita semak jawapan. Adakah jawapan terakhir kita adalah betul? Okey, untuk soalan ini, jangan lupa tuliskan matematik penuh. RM500 tolak dengan 2 darab RM238.90 dan kita akan dapat sama dengan RM22.20. Dan kita tulis ya, ayat yang terakhir tu, baki wang yang diterima ialah RM22.20. Ini adalah bagaimana kita tulis jawapan terakhir. Okey, selain daripada jalan kecil, langkah kerja ini, langkah mengira, kita perlu tulis juga ayat yang terakhir untuk soalan ini. Untuk bawakan rakan-rakan kita ataupun cikgu-cikgu yang menanda jawapan kita ini tahu apa yang kita tulis. Apakah jawapan terakhir kita. Baiklah, tanpa membuangkan masa, kita tengok lagi soalan ketiga pula. Hani membuang wang saku sebanyak RM3. Menabung ya, wang saku sebanyak RM3.50 setiap minggu. Kerana dia hendak membeli seutas jam tangan yang berharga RM300. Ibu menambah RM2.50 setiap minggu sebagai galakan kepadanya. Ibu dia sangat sokong ya anak dia untuk membeli jam tangan. Nak bantu dia.
Adakah hasrat ni akan tercapai pada minggu ke-40? So daripada sini, mari kita lihat apa yang kita faham. Okey, kita gunakan garis, garis dalam soalan. Okey, setiap minggu kita akan ada RM3.50 daripada Hani sendiri dan RM2.50 untuk daripada ibu. Okey. Dan jam tangan adalah berharga RM300. RM300. Dan dia soalan hendak tanya adakah kita akan tercapai apabila minggu ke-40. Daripada sini kita lihat. Fikirkan cara. Yang pertama, kita fikirkan apakah jumlah wang seminggu kita. Kita dah tahu nilai dia. Kita akan tambah bersama untuk dapatkan jumlah wang dia. So RM3.50 tambah dengan RM2.50. Dan soalan bertanya wang pada minggu ke-40. So daripada sini kita akan darab ya. Sebab dia nak tanyakan bila wang-wang ini, wang seminggu-seminggu ini sampai 40 minggu. Adakah dia akan capai hasrat dia? Kita selesaikan. Kita carikan adakah kita akan dapat. Daripada sini kita dapat lihat ya. Kita akan tambah dahulu. Letakkan penambahan operasi ini dalam kurungan. Kita tambahkan RM3.50 tambah dengan RM2.50. Lepas tu baru kita darab 40, iaitu minggu 40 kan, kita darab. Apabila kita tambah, kita dapat RM6 di sini. Dan kita tambah atau darab dengan 40. So sifar di sini akan turun terus ya, turun terus ke bahagian sini. Ini adalah kerana sebab cikgu letakkan dalam merah, warna merah. Dan warna merah. Dan sini yang bahagian hitam tunjukkan kita darab. Bahagian nilai tempat. 10. 10. So 6 darab 4, kita dapat 24. Dan akhir jawapan kita adalah RM240. Ini adalah jawapan yang kita dapat ya. Ada satu langkah lagi yang kita kena buat kan. Kita hendak perlu bandingkan. Sebab kita nak tengok hasrat Hani capai tak. Pada minggu 40 ini. Daripada sini kita lihat ya. Harga seutas jam tangan tu RM300 dan wang tabungan yang pada 40 minggu ke-40 ini adalah RM240. Maka kita tak capai lagi ya. Tak capai lagi. Harga wang untuk membeli jam tangan tersebut. Ayat kita perlu tulis. Hasrat Hani tidak akan tercapai pada minggu ke-40. Ini adalah ayat yang terakhir kita perlu tuliskan ya. Kita perlu nyatakan. Hasrat Hani tidak akan tercapai pada minggu ke-40. Ini adalah ayat yang kita perlu nyatakan. Di sini. Seterusnya. Ada penambahan soalan di sini. Pada minggu ke berapa hasrat Hani akan tercapai? Pada minggu berapa ya hasrat Hani ini akan tercapai lah. Kita lihat jadual balik. Tadi kita dapat tahu harga seutas jam tangan RM300. Dan seminggu dapat RM6. Dan tadi soalan tadi minggu ke-40. Kita dapat RM240 wang tabungan. Murid-murid boleh carikan cara penyelesaian masalah yang berbeza daripada cikgu ya. Kalau jawab cara penyelesaian masalah awak berbeza dengan cikgu, tak apa. Kita akan lihat
Okey, jawapan terakhir adakah betul? Dan cikgu akan lihat juga langkah pengiraan awak, bagaimana awak jalankan, carakan jawapan awak. Daripada sini, cikgu cadangkan adalah bahagi. Kita ambil terus harga seutas jam kita bagi dengan wang seminggu kita, iaitu RM300 bagi dengan RM6. Okey, daripada pembahagian di sini, okey, cikgu nak peringatkan. Okey, cikgu gunakan jadual untuk bagi. Okey, cikgu nak peringatkan apabila dua unit yang sama dibahagikan, jawapan kita tak ada unit ya, tak ada unit. Di sini. Tak ada unit dah. Untuk 50 ini tak ada unit ya, sebab kita dah bahagikan. Kita dah simplify ataupun memudahkan. Okey, memudahkan jawapan kita. Ringgit Malaysia ni telah dibahagikan, okey, dipotong. Okey, jawapan kita dapat 50. Okey, masuk di sini 50 adalah akan tercapai, hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-50. Okey, jangan lupa tulis ya. Di sini cikgu tak tulis, tapi murid perlu ingat tulis. Hasrat Hani akan tercapai pada minggu ke-50. Ini adalah untuk soalan penambahannya yang ketiga ini. Okey, seterusnya adalah keempat. Contoh keempat, yang contoh terakhir untuk hari ini. Okey, wang tabung kebajikan sekolah berjumlah RM5,004 ya. Dan pihak sekolah terima lagi. Okey, dia terima lagi sumbangan sebanyak RM5,500. Dan jumlah wang ini akan diagihkan, okey, dibagi kepada 26 orang murid yang terpilih secara sama banyak. Okey, agih dengan sama banyak ya untuk 26 orang murid. Okey, soalan tanya berapa nilai wang yang diterima oleh setiap murid. Okey, so murid-murid daripada sini kita gunakan mudah poya. Kita fahami soalan dahulu. Kita akan faham di sini. Okey, wang tabung sedia ada. Okey, tabung ke sini ya. Tabung tengah ini sedia ada, kita ada RM5,004. Okey, dan kita dapat lagi sumbangan RM550. Okey, kita akan tambah masuk. Dan seterusnya kita bahagi dengan 26 orang. Sebab kita nak bagi 26 murid kan. Kita bagi agih sama banyak ya. Ingat. Dan setiap murid akan dapat berapa? Setiap orang berapa? Mereka akan dapat. Okey, so ini adalah apa kita fahami daripada soalannya. So, lepas kita memahami, kita rancang. Bagaimana kita nak tuliskan? Okey. So, daripada tadi kita tahu kita dapat duit sebelum kita bagi. So, kita kena tulis dalam kurungan untuk penambahan kita RM5,004 tambah dengan RM5,500 tambah bersama. Baru kita bahagi dengan 26 orang. Okey. So, daripada sini. Okey. So, ini adalah yang pertama. Selesaikan. Okey. So, sini satu adalah apabila sini satu adalah di depannya. Okey, apabila 5 tambah 5, 10 kan. Sini satu adalah kat depan. Dia dah gerak sikit ke sini. Okey, apabila kita tak dapat jumlah, kita bahagi dengan 26. Kita gunakan jadual ya. Untuk bagi ini, mula-mula boleh guna bentuk lazim ataupun cara lain juga. Okey, ikut kesesuaian murid sendiri ya. Okey, so daripada sini kita akan dapat jawapan akhir kita RM404. So ini adalah terakhir, soalan terakhir kita. Okey, sekiranya murid-murid nak semak jawapan, murid-murid boleh darab. Darab
darab balik dulu. Darab RM404 darab dengan 26 dan tolak tengok. Tolak antara satu lah. Okey, salah satu tolakkan. Kalau dia ada jawapan. Dapat jawapan terakhir tu adalah jawapan yang kita tak. Okey, yang daripada soalan, maka kita dapat jawapan yang betul lah. Okey, untuk penyelesaian masalah penyebabkan masalah ini. Okey. So, untuk soalan ini, kita dapatlah jawapan terakhir adalah aritmetik terakhir ni. Okey. RM5,004 tambah dengan RM5,500. Okey, dalam kurungan tambah. Bagi dengan 26 sama dengan RM404. Dan terakhir kita nak tuliskan ayat dia. Nilai wang yang diterima oleh setiap murid ialah RM404. Jangan lupa tulis ya ayat terakhir. Okey. So daripada sini, cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang kita nak belajar untuk hari ini. Modal Poya. Okey, gunakan modal Poya untuk selesaikan soalan ini. Supaya murid-murid lebih jelas apa yang kehendak soalan dan apa yang kita nak lakukan untuk penyelesaian masalah soalan ini. So, seterusnya cikgu ada letak beberapa soalan untuk murid-murid mencuba. Okey, selamat mencuba ya murid-murid. Bye-bye. Kita berjumpa pada kelas yang seterusnya lagi. Sekian, terima kasih.